Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar tak suara teacher jelas tak? Jelas. Ah, okey, good. Alhamdulillah. Okey, semua macam mana hari ni? Apa khabar? Sihat? Sihat. Okey, Alhamdulillah. Sihat. Ya, Sihat. Alhamdulillah. Ya, okey, dengar suara pun sihat. Cuma itulah saya tengok hari ni baru 23 orang je. Mula 50 orang, lepas tu hari ni 23 orang. Ke mungkin sebab dia orang kata teacher start pukul 12 tadi. So kita tak apalah, kita proceed dulu sementara tunggu kawan-kawan awak yang lain. Cuma nanti kalau nampak ada kawan yang nak masuk atau tahu kawan yang nak masuk tapi tak boleh masuk, tolong beritahu teacher, okay? So kita terus sambung. Hari ni insya-Allah we will finish our chapter 1. Kita punya unit 1 tentang mikroorganisma. Apa yang teacher dah serahkan, beri kat awak tadi bahan adalah jawapan untuk buku kerja Nilam. Sains tingkatan 5. So tolong semak, lengkapkan. Kalau yang sebelumnya awak salah, tolong perbaiki. Untuk pengetahuan awak, kalau awak tengok senarai jawapan tu, muka surat 18 hingga 14. 8 hingga 14, teacher tak berikan jawapan sebab minggu lepas kita dah discuss. Tetapi sekiranya ada di kalangan kamu yang tertinggal, contohnya minggu lepas tak dapat online dan sebagainya, boleh PM teacher melalui Telegram lah, senang sebab tak semua ada nombor telefon teacher kan. Kalau nak nombor telefon teacher pun boleh. Nanti teacher bagi dekat dalam grup. Okay. Okay, kita hari ni kita akan bincang contoh soalan SPM yang ada dekat dalam awak punya modul. Ringkasan rumusan untuk unit 1 mikroorganisma, iaitu ni. Nampak tak teacher punya buku ni? Mikroorganisma unit 1. Okey, Alhamdulillah. Okey. Nampak. So, okey. Okey, so kita pergi dekat soalan objektif dulu. Tengok dekat buku awak muka surat 26, kita bincangkan kenapa betul, kenapa salah. Okey, sekejap. Saya besarkan. Okey, kalau kita tengok kat sini, Rajah 1 sejenis pembiakan yang dilihat pada setengah organisma. Okey, ini siapa ni? Ni siapa mikroorganisma ni? Kalau awak tengok gambar ni, siapa? Ingat lagi tak? Ni siapa? Yo, ingat ke tak ingat? Tak ingat Alga ke cikgu? apa dia? Siapa tu? Alga? Tak dengar, ulang balik. Tak tahu Ulang cikgu. balik. Oh, tak tahu. Tu Tak ingat lah cikgu. tak ingat. Okey. Kalau yang bentuk dia bulat-bulat macam tu, yang macam ni kan. Dia Bulat. dia bujur, lepas tu dia kembang macam ni. Ini adalah yeast. Ini adalah sejenis kulat. Tulis kat situ. Ini adalah yeast. Kumpulan dia kulat. Kumpulan kulat. Yeast kumpulan kulat. So kalau yeast kumpulan kulat, nama proses dia, tengok daripada 1 menjadi 2. Maksudnya ini proses pembiakan dia. Apa proses pembiakan bagi kulat? Proses pembiakan bagi kulat adalah pertunasan. Nampak dia tumbuh tunas dekat atas ni. Okay, yeast atau kulat atau mucor. Tulis kat sini juga slash. Teacher tak boleh conteng yang apps ni. Ni e-book. E-book ni tak boleh nak conteng walaupun ada digital pen. So, awak kena buat nota kat sepi ni. Boleh Faham teacher maksudkan? Bila buat kertas 1 macam tu, pastikan awak conteng awak punya
awak punya soalan tu. Ini adalah yeast. Yeast kumpulan kulat. Tulis macam tu. Lepas tu awak tulis lagi kat tepi ni. Pembiakan secara pertunasan. Okey. Pertunasan. Kalau dia kata meiosis. Kalau meiosis ni untuk siapa? Meiosis ni adalah untuk manusia bagi penghasilan sel gamet. Ni buat bracket kat sini. Ni cara kita ulang kaji ni. Buat dalam bracket sebab kalau nak bagi jawapan je, teacher boleh bagi jawapan je. So teacher nak masing-masing ambil pen, tulis kat tepi meiosis ni proses penghasilan gamet. Okey, untuk manusia ataupun proses penghasilan sel pembiakan bagi manusia, meiosis, iaitu penghasilan sperma dan ovum ni meiosis. Okey, untuk konjugasi ni apa contoh pembiakan yang konjugasi? Contengkan dekat B ni, konjugasi pertama bakteria. Okey, teacher nak awak on mic sekejap. Are you following me? Faham tak arahan teacher sekarang ni? Jelas tak? Kalau tak jelas, teacher ulang balik. Jelas. Boleh Faham, teacher. Okey, good. Nanti naik sekolah, teacher nak tengok. Buku masing-masing dekat soalan objektif mesti ada contengan nota awak. Bukan tik-tik Tak mana dengar. jawapan. Tak dengar? Dengar tak? Okey, jelas tak? Tadi tak dengar. Sekarang dah dengar. Okay, good. Mungkin kita terjauh sikit. Okay, so teacher nak nanti bila naik sekolah, insyaAllah ikut firasat teacher lah. Ni tak ada apa-apa. Ni insting seorang guru biasa. Teacher rasa March nanti insyaAllah ada rezeki awak akan mula naik sekolah. March atau hujung March atau awal April. Okay, so teacher doa-doa pun cepatlah awak boleh naik sekolah. Bila naik sekolah nanti teacher nak nampak mesti ada contengan dekat bahagian soalan objektif ni. Okay, so tuliskan konjugasi, contoh yang menghasilkan konjugasi. Okay, adalah bakteria. Ni kat konjugasi ni, buat contoh dia bakteria. Lepas tu yang kedua adalah alga dan protozoa. Tapi tak semua tau, most. Ada separuh alga protozoa dia melalui proses konjugasi untuk menghasilkan anak. Okay, atau pembiakan dia, cara pembiakan dia. Ada setengah tu dia melalui assex. Assex ni maksudnya dia tak memerlukan jantan betina. Dia tak ada, senang kata dia tak ada jantina lah. Dia memang unisex. Dialah jantan, dialah betina dan dia akan mengalami belahan kedua. Itu adalah untuk protozoa, untuk alga. Okay. Protozoa, alga dan juga bakteria. Teacher ulang PAB. Conteng kat sini. Ni conteng kat sini. PAB, protozoa, alga, bakteria, dia adalah kumpulan mikroorganisma yang mempunyai dua cara pembiakan. Satu seks dan satu assex. Assex ni maksudnya dia tidak memerlukan jantan dan betina. Dia tak memerlukan, dia boleh menghasilkan anak dia sendiri. Okey. Kemudian selain daripada tu, kalau untuk seks yang mengalami konjugasi adalah tadi protozoa, alga dan bakteria. Kalau protozoa mikroorganisma, kumpulan protozoa, alga dan juga bakteria yang ada jantina, yang ada betina dengan jantan, dia akan mengalami konjugasi, proses konjugasi untuk membiak.
Okey, tapi kalau mikroorganisma yang kumpulan PAB tadi, kumpulan protozoa, alga dan bakteria yang tak ada jantan betina, dia akan melalui proses belahan dedua. Okey, kejap lagi teacher tuliskan rumusan, teacher conteng. Yang ni tak boleh nak conteng sebab apps ni tak boleh nak conteng dekat dia punya surface dia. Okey, so kita tengok belahan dedua inilah. Belahan dedua ni pun samalah untuk siapa? Untuk PAB, untuk protozoa, alga dan bakteria yang assex. Konjugasi ni untuk protozoa, alga dan bakteria yang sex. Yang ada jantan dan ada betina. Okey. Okey. Teacher, Ya Amni. ada orang nak masuk. Okey, Ada thank orang nak you. masuk, teacher. Okay, thank you Amni beritahu. Okay, teacher pergi patah balik kejap. Teacher accept dah. Okay dah. Okay, kita sambung. Antara berikut yang manakah bukan faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan bakteria? Okay, bukan faktor pertumbuhan bakteria. Ada berapa faktor sebelum ni kita belajar? Ada berapa? Faktor dia ada 5 cikgu? Ada 5. Tuliskan kat situ. Teacher rasa geram lah. Teacher nak conteng lah. Tapi akan lambat sikit lah keluar Kejap. Dia akan lambat keluar sikit. Sebab teacher kena ubah-ubah ubah-ubah apps. So lambat sikit. Okay. Teacher nak. So nampak tak gambar hati jantung teacher tu? Gambar hati jantung perut usus teacher nampak tak? Nampak. Okay. Nampak, teacher. Okay, good. Okay, so sekarang barulah rasa puas sikit sebab boleh conteng. Okay, kita tengok sekejap. Tuliskan dekat tepi buku awak tu faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Tuliskan. Yang pertama apa dia? Okey, Kelembapan. Very good. Faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, yang pertama kelembapan. Yang kedua, apa dia? Udara. Okay. Udara. Okay, good. Yang kedua, kalau udara tu maksud dia kelembapan udara. Kalau apa lagi? Cahaya. Cahaya. Keamatan cahaya. Okey, yang ketiga. Suhu. Very good. Suhu. Yes. Okey, yang keempat. Nilai pH. Pandai. Nilai pH. Okey. Yang kelima. Apa dia? Nutrien. Yes, nutrien. Nutrien ni dalam kata lain makanan. Kalau tak ada makanan untuk mikroorganisma tu pun dia tak boleh nak tumbuh. Mikroorganisma tu tak boleh nak tumbuh. Okey, so kalau kita tengok soalan tadi, so teacher tak payah paparkan soalan dia lah, teacher conteng untuk nota-nota yang awak kena tulis je. Sebab awak pun dah ada kan dia punya soalan dia. So jawapannya mana? Nombor 2 A, B, C. Apa jawapannya? B. Warna, bubur, nutrien. Kalau nutrien, ya faktor. Tapi kalau warna bubur, tak faktor. So jawapan dia yang bukan faktor adalah B. Nombor 3. Tabung uji manakah paling sesuai bagi pertumbuhan bakteria? Okey. Yang ni pun nak kena, kalau awak tengok yang P tu, kalau awak tengok ada P,
ada Q, ada R, ada S. Teacher nak conteng ni sebab teacher nak guide awak untuk awak tulis take note skill. Skill untuk awak, kemahiran awak ambil nota. Tulis conteng dekat bawah tu apa nak conteng. Dekat P ni dia bertanya mana yang paling sesuai. So kalau awak tengok P, bubur nutrien campur asid hidroklorik. So asid hidroklorik tu awak bulatkan, awak pangkah. Tak boleh sebab asid. Asid tak boleh. Terlalu berasid mikroorganisma tak boleh tumbuh. So ini faktor nilai pH. Okey, untuk Q, bubur nutrien air suling pada 37 darjah Celsius. Ya, yang ini paling sesuai. Tapi kita cek pula R. R, bubur nutrien natrium hidroksida. Boleh atau tak natrium hidroksida? Boleh ataupun tak? Boleh on mic tak? Tak tahu Boleh. cikgu. Oh, tak tahu. Okey, kalau tak tahu cakap tak tahu. Okey. So, natrium hidroksida. Sebab tu kita kena bincang satu-satu. Natrium hidroksida pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia alkali. Ni faktor nilai pH. Ingat nilai pH hanya neutral saja. Awak tengok dekat sini. Dekat Q. Q ni kan air suling. Air suling dia adalah neutral. Sebab tu dia yang paling sesuai. Tapi kalau natrium hidroksida dia bersifat alkali. Apa lagi contoh alkali? Contoh dia larutan amonia. Selain natrium hidroksida, dia pun boleh letak larutan amonia. Itu pun contoh larutan yang alkali. So, bila alkali, dia punya faktor adalah nilai pH. Alkali tidak menyokong pertumbuhan mikroorganisma. Okey, seterusnya kita tengok S. S ni 70 darjah Celsius. Nampak tak? 70 darjah Celsius saya suling. So, apa masalah dengan 70 darjah Celsius? Panas. Panas. So boleh tak bakteria ni? Tak. Tak boleh. So ini terlalu panas. So kita kata faktor suhu. Okey. So jawapan dia adalah B, Q. Okey, seterusnya kita tengok dekat nombor 4. Dua hasil perindustrian. So antara mikroorganisma berikut yang manakah digunakan untuk menyingkirkan tisu pada bahan mentah sebelum membuat dua barangan ni. Dia awak bayangkan kan kulit buaya. Kulit buaya ni bila dia nak diambil kulit dia, segala bagai tisu sel-sel yang kat situ kena buang. Kalau tak buang dia busuk, dia tak cantik, tak berkilat, dia pudar, dia kelam. Jadi industri perlu masukkan mikroorganisma untuk memproses tisu dan juga sel-sel mati yang ada dekat kulit tu. Sebab kita nak kulit, nak yang cantik, yang keras, yang cantik, yang berkilat. Itu adalah kulit, beg tangan kulit. Okey, so apa jenis mikroorganisma yang kita gunakan? Kita pakai bakteria. Okey, ni kebat soalan kebat. So jawapan dia adalah D, bakteria. Bakteria ni akan makan tisu-tisu dan sel-sel mati yang dah rosak tu. Yang sebab ialah binatang tu dah mati kan. Okey, nombor 5. Antara berikut yang manakah dihasilkan oleh kulat? Dihasilkan oleh kulat untuk menghalang pertumbuhan bakteria. Gariskan pertumbuhan bakteria. Gariskan. Kan ada perkataan bergariskan. Kalau kita kata pertumbuhan bakteria, ubat tu kita panggil sebagai antibiotik. Kalau untuk menghalang pertumbuhan virus, itu kita panggil sebagai vaksin. Macam vaksin COVID-19 ni, sebab COVID-19 dia sejenis virus, sebab tu kita panggil vaksin. Kita panggil antibiotik. Kita ada kata, okey, kerajaan telah menyediakan antibiotik bagi COVID-19. Tak, kita panggil sebagai vaksin. Kenapa kita panggil vaksin? Sebab COVID-19 dia kumpulan keluarga virus. So untuk mengelakkan pertumbuhan virus,
kita pakai vaksin. Kalau untuk menghalang pertumbuhan kulat, kalau nak halang pertumbuhan kulat, kita panggil dia sebagai antifungal. Antifungal. Okey. Yang ni tak kisahlah. Nak hasilkan antibiotik ni dia boleh jadi daripada kulat yang dilemahkan. Antibiotik ni boleh daripada bakteria yang dilemahkan. Dia boleh jadi daripada protozoa yang dilemahkan. Dia akan uji mana yang sesuai. Okey. Seterusnya kita tengok nombor 6 ni, tolong catat ni 3 ni. Tak ni adalah halang. Tak ni halang. Halang pertumbuhan kulat. Antifungal. Halang pertumbuhan bakteria, antibiotik. Halang pertumbuhan virus, vaksin. Okey, nombor 7. Apakah tujuan antibiotik penisilin disuntik ke dalam badan pesakit? Pernah dengar tak nama penisilin? Pernah dengar tak? Benar. Benar. Kat mana penisilin tu? Tak Awak ingat. dengar tak? Tak ingat. Okey, untuk pengetahuan awak, penisilin ni adalah antara ubat, keluarga ubat yang digunakan untuk penyakit sifilis. Pernah dengar tak penyakit sifilis? Tak. Tak pernah. Oh, tak pernah. Bahaya tak pernah dengar ni. Awak tahu tak HIV? Tahu. AIDS, HIV tahu kan? Okey, sifilis ni pun satu penyakit daripada virus hasil daripada hubungan kelamin yang secara orang kata secara bertukar ganti, hubungan kelamin yang di luar nikah, maksudnya yang bertukar-tukar pasangan. Sifilis kalau awak tengok dekat cerita-cerita macam pelacur, muka dia jadi melepuh-lepuh tu kan, dia kata HIV semua. Kalau orang yang dapat HIV, ada yang dapat sifilis juga. Okay, so sifilis adalah sifilis adalah contoh penyakit yang boleh diubati dengan menggunakan penisilin, antibiotik penisilin. Okay. So disuntik ke dalam badan pesakit. So dia kata apa tujuan dia? A, melumpuhkan sistem keimunan. Mestilah tak kan? Mesti kita nak meningkatkan keimunan. Menambahkan antibody. Kalau menambahkan antibody ni biasa sebelum kita dapat sakit. B ni, yang B dekat B. Tujuan kita tambahkan antibody. Dekat B tu kan, dia kata tambah antibody awak. Buat ulasan sikit kat tepi tu. Tambah antibody untuk sebelum sakit. Tujuan kita kuatkan antibody, tambah antibody itu sebelum kita kena. Macam vaksin, kita ambil vaksin COVID-19 sebelum kena. Untuk elakkan kita tak dijangkiti. So yang tepat adalah C, membunuh dan melambatkan tindakan bakteria. Membunuh dan melambatkan tindakan bakteria. Okey, jawapan dia C. Seterusnya nombor 8. Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar mengenai pencegahan penyakit? A, vaksin mengandungi patogen yang mati atau yang dilemahkan. Ini adalah betul. Sama ada patogen tu dia boleh jadi daripada kelima-lima kumpulan mikroorganisma, iaitu protozoa, alga, bakteria, virus, kulat. Okey. Okey. So kita ni ingat balik kumpulan-kumpulan mikroorganisma P, protozoa, alga, bakteria, virus dan kulat. Okey. Kita tengok yang mana satu A betul. A ni memang untuk mencegah penyakit. B, antiseptik seperti penisilin dapat membunuh bakteria. Okey. Penisilin bukan antiseptik. Bulatkan perkataan antiseptik. Dia bukan antiseptik. Penisilin bukan. Penisilin adalah sejenis antibiotik. Okey.
Penicillin adalah sejenis antibiotik. Okey, seterusnya jawapan dia adalah B. Kita tengok C, pesakit menghasilkan antibodi untuk menentang penyakit. Betul. D, keimunan terhadap satu penyakit berjangkit diberi secara pemvaksinan. Betul. Macam kerajaan nak buat ni lah, nak bagi kita imun terhadap COVID-19, kita semua insya-Allah akan divaksinkan. Okey, nombor 9, antara berikut yang manakah menunjukkan kaedah pensterilan dengan menggunakan haba. Teacher dah cerita 3 minggu lepas iaitu tentang autoclave. Autoclave ni dia akan diletakkan pada suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. So jawapan dia adalah A, menggunakan haba autoclave. Kalau sinaran gamma itu adalah tenaga nuklear ataupun sinaran radioaktif ataupun tenaga radioaktif, itu untuk sinaran gamma. Okey, nombor 10, menunjukkan sejenis penyakit yang dialami oleh seseorang pada bahagian kulit. Apa tu? Sakit apa tu? Panau ke cikgu? Panau. Ya, panau. Siapa pernah kena panau? Teacher pernah kena panau waktu teacher sekolah, teacher training softball. So bila panas, lepas tu berpeluh, cuci muka, panas tu dia senang kena panau. So muka teacher berpanau. So bila panau, macam mana kita nak merawat? Kita pakai apa? Panau ni daripada apa? Daripada virus ke, daripada bakteria ke, daripada kulat, protozoa atau alga? Kulat. Pandai, good. So awak tulis kat situ, itu nama dia panau. Panau daripada kulat. So kalau nak halang pertumbuhan kulat, kita pakai apa nama dia tadi? Antifungal. Pandai. Antifungal. Okey. So seterusnya kita tengok dekat tadi teacher beritahu kan nak buat yang pasal apa? Cara pembiakan tu. Okey. Sekejap Nak buat tentang cara pembiakan, nak ingat cara pembiakan untuk mikroorganisma. Okey. So cara pembiakan awak ingat. Kalau untuk awak ada 5 kumpulan mikroorganisma yang awak buat model tu, mikroorganisma ada 5 kumpulan. P, protozoa, A, alga, K, kulat, PAK, B, bakteria, V, virus, bakteria, virus, Pak BV. Okay. So untuk yang ada seks, yang ada jantina lelaki, jantan dengan betina, itu adalah, jangan ada bunyi tintung sekejap, ada orang nak masuk. Okey dah. Okey. Yang kita cerita tadi, ada beberapa jenis kumpulan yang dia ada 2 jenis cara pembiakan, seks dengan aseks. Yang ada secara seks dengan aseks ada 3 iaitu PAB, PAP. Apa PAB? Protozoa, alga dan juga bakteria. Okey. Yang secara masuk dia yang ada aseks dan seks ada 3 jenis kumpulan iaitu PAB. Protozoa, alga, bakteria. Maksudnya protozoa, alga, bakteria ni kita tak dalam exam tak adalah kejam sangat nak suruh awak hafal protozoa apa yang seks, apa yang aseks, tak adalah. Awak cuma kena tahu secara amnya kumpulan protozoa, alga dan bakteria ada 2 cara pembiakan iaitu aseks dan seks. Untuk pembiakan secara aseks dia menggunakan kaedah itu yang tadi kita kata belahan ada 2.
Belahan ada 2 ni macam mana teacher? Contoh dia, kalau ini protozoa, contoh kalau ni paramecium kan, dia terus belah 2 lah, terus jadi paramecium anak yang sebiji sama macam bapak dia. So itu melalui proses belahan dia 2 kalau untuk Essex. Selain daripada tu, Essex juga dia melalui proses pembentukan spora. Okey. Kalau kita tengok kat sini biasanya belahan dia 2 biasanya untuk Essex hanya belahan dia 2 saja. Kalau kita tengok Essex belahan dia 2 dan pembentukan spora. Sama ada majoriti belahan dia 2 ataupun pembentukan spora. Tapi satu yang kelainan dia, kita panggil sebagai fragmentasi. Fragmentasi ni hanya satu, iaitu untuk alga. Okey, sebab alga ni special sebab dia melalui proses fotosintesis. Okey, so kita ulang balik. Untuk cara pembiakan mikroorganisma, yang Essex dengan Sex ada 3 kumpulan, iaitu protozoa, alga dan bakteria. Ketiga kumpulan ni dia melakukan sama ada Essex ataupun Sex bergantung kepada jenis protozoa, alga dan bakteria tersebut. Kalau dia melalui Essex, dia sama ada belahan dia 2, pembentukan spora. Fragmentasi adalah hanya untuk alga yang Essex. Okey, bagi protozoa, alga dan bakteria yang melalui seks, yang membuat cara pembiakan dia melalui seks, so dia punya proses dia kita panggil sebagai konjugasi. Okay, kita ulang balik. Bagi protozoa, alga dan bakteria yang melalui proses seks, nama proses dia adalah konjugasi. Okey, protozoa yang seks konjugasi, alga yang seks konjugasi, bakteria yang seks pun konjugasi. So kita dah terangkan 3 ni. Apa jadi untuk 2 lain? Apa jadi untuk 2 kumpulan lain? 2 kumpulan lain adalah kulat dan juga virus. Untuk kulat ni dia tak ada jantina. Dia dua-dua memang melalui Essex, iaitu cara kulat sentiasa. Pertama secara pertunasan dan yang kedua secara pembentukan spora. Untuk pertunasan ni adalah untuk yeast. Untuk pembentukan spora adalah untuk muko. Contohnya lagi, apa lagi pembentukan spora selain daripada muko? Contoh dia macam paku pakis, itu pun kulat ya, secara pembentukan spora seperti mukol. Okey, untuk virus. Untuk pengetahuan awak, virus ni kita sebenarnya tak consider dia sebagai benda hidup. Kenapa kita tak consider dia sebagai benda hidup? Sebab dia membiak dalam sel hidup. Kalau kita kata dia ni boleh hidup bila dia melekat dekat benda hidup. Kalau dia melekat dekat meja, virus tu automatik dia deactivate. Dia tak akan hidup. Bila virus ni dia melekat dekat tangan kita benda hidup, jadinya nanti virus tu baru boleh hidup sebab dia melekat dekat tempat yang hidup. Kalau dia melekat dekat kucing ke, dia melekat dekat semut ke, dia melekat dekat anjing ke, dia melekat dekat kera ke, dia melekat dekat hamster ke, virus tu dia boleh survive. Tapi kalau dia melekat dekat kereta, dekat laptop, dekat tombol pintu, dia akan lama-lama dia akan deactivate. Sebab apa? Untuk virus dia tak perlukan nutrisi. Dia tak perlukan nutrisi, tak perlukan makanan sebab dia benda bukan hidup kerana dia tidak menjalani proses respirasi dan perkumuhan. Okey.
Tu untuk yang ni, dan lagi satu awak kena tahu virus. So virus ni dia punya cara pembiakan dia membiak dalam sel hidup. Bila dia letak dekat dalam membiak dalam sel hidup je, automatik dia akan beranak pinak. Dia akan belahan dia dua lah, dia terus duplicate. Dia photostate diri dia, photostate diri dia. Okey, dan untuk pengetahuan awak, banyak mikroorganisma virus. Tuliskan buat nota, virus adalah paling kecil. Virus adalah mikroorganisma paling kecil. Antara kelima-lima mikroorganisma ni, yang paling kecil adalah virus. Virus mikroorganisma paling kecil. Lepas ni dekat rumah cakap kat adik. Dalam banyak-banyak mikroorganisma mana paling kecil? Okay. So cakap kat adik. Virus. Biar awak sebenarnya walaupun adik awak tak tahu apa benda virus, bakteria, protozoa, kulat, alga. Tapi dengan cara macam tu adik awak blur ke ataupun adik awak kutuk awak ke, dengan cara tu awak boleh ingat. Mikroorganisma paling kecil adalah virus. Dan mikroorganisma paling besar adalah alga. Paling kecil virus, paling besar adalah alga. Sebab alga kalau kita tengok saiz dia sampai ada yang saiz dia 10,000 mikrometer. Mikroorganisma, sebab tu semua ukuran unit dia mikrometer. Okey. So sekarang ni kita dah selesai soalan objektif, kita pergi ke soalan subjektif. Okey. So kejap teacher nak present balik yang tadi. Okey, nampak tak buku teacher balik? Dah nampak dah? Nampak. Okay. So kita tengok dalam satu eksperimen, bakteria Bacillus subtilis diternak dalam piring petri yang mengandungi agar nutrien selama 5 hari pada suhu 37. Suhu dia dah cantik lah. Okey. Dengan menggunakan data dalam jadual, lukiskan graf koloni bakteria melawan masa. So daripada eksperimen ni, faktor dia tak ada faktor apa-apa pun lah. Cuma faktor dia ni, kita kata pembali ubah manipulasi dia adalah hari. Kalau kita tengok semakin bertambah hari, semakin bertambah bilangan koloni bakteria dalam eksperimen ni, dalam soalan ni. Okey, so dia kata dengan menggunakan data dalam jadual, lukiskan graf. Okey, lukiskan graf. So awak tengok lukisan graf dia, plotkan. Bila awak buat lukisan, awak buat graf ni, mesti plotkan dia. Plotkan dengan betul, lepas tu lukiskan dia punya curve ni dengan licin. Okay, smooth curve. Okay, seterusnya apakah hubungan antara bilangan koloni bakteria dengan masa? Bila soalan hubungan, dengar betul-betul teacher kata, bila soalan hubungan, selepas perkataan antara ni gariskan. Ni bilangan ni gariskan bilangan koloni bakteria, stop, masa. Gariskan masa. So awak boleh kata semakin bertambah koloni bakteria, semakin bertambah masa. Ataupun awak boleh kata semakin bertambah masa, semakin bertambah bilangan koloni bakteria. Okay. Yang ni belum buat lagi kan? Dah buat belum? Belum. Tengah tulis ni kan? Tengah tulis. Teacher tunggu. Tulis dulu. Sebelum teacher terlupa, nanti tolong jangan lupa untuk tuliskan kehadiran ya. Sebab nanti 1:30 je teacher dah delete link tu. Tu teacher akan delete.
Okey, dah belum? Dah. Dah. Okey, so kita tengok. Ramalkan bilangan koloni bakteria pada hari ke-6. Macam mana kita nak buat bila kita nak cari hari yang ke-6? So, kita terus lajakkan ni. Lajakkan kita punya lengkung ni. Takkanlah hari ke-6 ni dia punya lengkung ni dah syok nak jadi mendata, awak naikkan balik ke atas. Tak logik kan? Dia biasanya dia akan ikut trend. Mula naik, mula curam. Dia punya kecerunan dia ni curam. Lepas tu dia dah nak start landing, dia nak start mendata. So hari ke-6 dia akan mendata macam ni. Okay. So kita kata hari ke-6 ini adalah 20, 21, 22. So dia akan bagi ke 23. So dia punya bilangan dia adalah 23 bilangan koloni dia. Kalau kita tengok kat sini pun, kenapa kita pasti dia 23? Sebab kalau kita tengok kat sini, mula-mula dia meningkat banyak. 8 jadi 15, jadi 19. Lepas tu dah sikit dah, jadi naik 3 je. Lepas tu 21 dia jadi 22, naik 1 je. So 22 ni dia takkanlah jadi 25. Sebab waktu hari keempat kelima dia bertambah 1 je. Waktu 3 keempat dia tambah 2. Ni tambah 2, ni tambah 1. So untuk 5 ke 6 paling banyak pun dia tambah 1. Dia takkan nak patah balik jadi ni. Sebab trend dia makin lama bilangan koloni dia bakteria yang bertambah semakin sedikit. Okey, itu adalah teknik untuk awak meramal. Okey, seterusnya kita tengok untuk yeast adalah mikroorganisma yang berfaedah. Proses penampaian tidak akan berlaku tanpa kehadiran yeast. Berikan satu faktor yang dikawal untuk menternak yeast supaya tumbuh dengan banyak. Okey, so kat sini diberitahu suhu rendah sebab yeast dia sensitif dengan suhu yang panas. Okey, keadaan lembab, pH yang neutral. So dekat sini awak nampak dia punya faktor dia. Ada 3 faktor iaitu yang ni suhu, ni kelembapan, ini pH yang neutral ataupun awak boleh tambah keamatan cahaya yang rendah. Sebab yeast kalau kita tengok bila kita buat kuih, kita bukan letak dekat bawah lampu. Kan biasa kalau tengok orang buat dia kena tutup buat bila kita dah adun kita punya dough dah campur dengan yeast, kita kena rehatkan dia. Bila kita rehatkan dia, kita kena tutup dengan tuala basah. Kenapa kena tutup kalau tuala basah? Sebab yeast pertumbuhan tinggi dalam keadaan lembab. Kenapa kena tutup? Kenapa tak boleh letak bawah lampu? Sebab yeast dia lebih aktif dalam keadaan keamatan cahaya yang rendah berbanding dengan kalau alga, ya, sebab alga dia melakukan proses fotosintesis. Sebab tu kalau alga saja yang mikroorganisma pertumbuhan dia tinggi apabila berada pada keamatan cahaya yang tinggi. Sebab alga cara makanan dia dapatkan nutrien dia melalui fotosintesis. Okey. Seterusnya kita tengok untuk bahagian B nombor 1, penggunaan ekoenzim sebagai larutan pembersih bahan berlemak atau berminyak merupakan aplikasi teknologi hijau. Terangkan bagaimana ekoenzim dihasilkan. Okey. Ekoenzim, eko ni adalah maksud dia serasi ataupun selamat pada alam sekitar. Okey, ini awak belajar dekat dalam tingkatan 4 tentang teknologi hijau. So, ekoenzim dapat dihasilkan hasil penampaian sisa pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran menghasilkan ekoenzim. Antara buah-buahan yang glamour dijadikan ekoenzim adalah buah-buahan yang masam dan manis. Masam manis. Okey, contoh dia macam nanas. Okey, dia sesuai dia menghasilkan ekoenzim. Okey, dah siap salin dah? Sekejap cikgu. Okey. Okey dah? Dah.
Okey, Alhamdulillah. Kita tengok pula soalan seterusnya. Mengapakah mencuci dengan menggunakan larutan pembersih ekoenzim lebih mudah berbanding bahan pencuci kimia? Okey, kita kena ingat dalam ekoenzim ni, bulatkan ekoenzim ni, ekoenzim ada mikroorganisma ataupun enzim dia. So ekoenzim ni dia akan menguraikan lemak kepada molekul yang lebih kecil menyebabkan ia mudah ditanggal. Selain daripada kalau sabun dia hanya kita akan belajar dalam bab 4 ke tentang sabun. Okey. So sabun ni dia ada hidrofobik dengan hidrofilik saja yang boleh menyebabkan lemak grease tu tertanggal. Tetapi kalau larutan ekoenzim dia mempunyai enzim yang boleh menguraikan lemak. Enzim ni macam enzim yang dekat dalam badan kita, yang mencernakan karbohidrat kanji kepada fruktosa, gluktosa, galaktosa. Kalau kita belajar, ingat balik waktu form 2 tu kan, enzim yang dalam badan kita menguraikan makanan kepada bentuk kecil. Ekoenzim pun sama macam enzim yang dalam badan kita. Enzim ni akan menguraikan lemak, grease kepada molekul. Siapa itu lemak? Lemak ni kotoran. Contoh dia minyak. Kalau kita kata kotoran ni macam minyak, benda-benda yang kotor ni ada berminyak. Benda yang selut, kotor, dia sebenarnya ada lemak atau grease kepada molekul yang lebih kecil menyebabkan ia mudah ditanggalkan. Okey, 2 kebaikan menggunakan larutan pembersih ekoenzim. Pertama sekali, of course lah, larutan pembersih ekoenzim lebih murah. Dan yang paling penting, yang kedua, tidak mencemarkan alam sekitar. Kalau sabun pencuci kimia, bahan kimia yang ada sulfur, dia boleh menjejaskan alam sekitar. Sebab bila kita cuci baju, dialirkan ke sisa, ke dalam sisa kumbahan, air sisa. So akhirnya air sisa tu akan dirawat dan dilepaskan ke dalam sungai dan jugalah laut. So itu kita kata bahan pencuci kimia dia boleh merosakkan alam sekitar lama-lama. Semua orang pakai bahan pencuci kimia, setiap rumah pakai bahan pencuci kimia. So jadi setiap rumah lah sikit-sikit lama-lama makin banyak yang kita bebaskan ke dalam alam sekitar, bahan kimia yang bahaya. Okey. Seterusnya kita tengok dekat D1. Bahan pencemar di dalam sistem saliran juga boleh disingkirkan dengan menggunakan sejenis mikroorganisma. So inilah mikroorganisma dia. Bakteria Lactobacillus. Okey, Bakteria Lactobacillus. Okey, kalau kita tengok juga bakteria Lactobacillus ni ada dekat mana? Contengkan kat sini. Bakteria Lactobacillus ni pun ada dekat usus kecil kita. Okey, dekat usus kecil kita pun ada bakteria Lactobacillus. Okey, namakan satu kegunaan lain mikroorganisma yang anda nyatakan di atas. Dia membuat kompos atau membantu proses pencernaan haiwan ternakan. Membuat kompos. Kompos ni adalah baja. Ataupun membantu proses pencernaan haiwan ternakan. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian C. Okey, yang ni jawapan dia teacher dah bubuh dekat dalam PDF yang teacher sertakan tadi. Cuma apa yang teacher nak sharekan dekat awak, ini adalah format soalan yang terbaru untuk SPM KSSM 2021. Sebelum ni kalau kakak awak dia tak ada soalan atas ni. Dia soalan bawah A dan B saja. Yang B ni A, yang C ni B. Yang A ni tak ada. Tapi bila KSSM ada buat dia tanya tentang pernyataan masalah. Pernyataan masalah macam teacher beritahu tak susah. Pernyataan masalah ada dekat atas. Salin je. Cuma awak nak olah dia macam mana. Okey. Masalah kita kat sini, kita nak kaji. Okey, kita nak kaji sama ada
Airul, adakah bila pernyataan masalah, gariskan pernyataan masalah ni. Okey, sekejap teacher teacher share yang lain. Okey. Kalau tengok dekat ni, pernyataan masalah mesti ada tanda soal dekat belakang. Dan depan dia, belakang ada tanda soal, depan dia mesti ada satu yang kata tanya. Kata tanya ni contoh dia bagaimana, adakah, ataupun adakah. Dia mesti untuk pernyataan masalah ni bermula dengan kata tanya. Adakah, macam ni teacher bagi contoh, adakah. Adakah setelah makan antibiotik streptomycin dapat menyembuhkan penyakit TB, dan yang kedua dia mesti ada tanda soal, syarat dia. Yang penting awak ambil daripada kenyataan yang diberi. Kalau awak katalah awak tak tahu ni, awak nak ambil. Adakah, contoh kalau awak buat panjang, adakah apabila Airul disahkan mengidap penyakit TB dan Airul diberi antibiotik streptomycin dan setelah makan antibiotik yang diberi doktor selama 3 minggu, penyakit TB Airul pulih? Tanda soal, contoh. Itu pun betul. Tapi kita nak belit-belit. Sebenarnya simple je. Kita nak tanya, adakah apabila makan, sebab dia kata setelah jumpa doktor, makan antibiotik, Airul pulih. Dia kata macam itu kan. So kita ada persoalan, betul ke? Bila kita kata betul ke, kita ambil balik statement tu. Adakah dengan makan antibiotik streptomycin, Airul menjadi pulih? Contoh dia macam tu. Tanda soal. Okey. Cadangkan satu hipotesis. Yang ini, dia nak hipotesis, baca betul-betul, untuk situasi di atas. Mesti situasi yang diberi. Okey. Bila nak cari hipotesis adalah gabungan MV kepada RV. Okey, MV ni apa? Saya nak tanya, MV ni apa? Manipulasi. Pemboleh ubah manipulasi. MV adalah pemboleh ubah manipulasi dan RV bergerak balas. So, responding. Awak kena kaitkan apa yang manipulasi, apa yang gerak balas. RV ni sebenarnya adalah keputusan. MV adalah apa yang diubah. Apa yang kita ubah-ubah di awal eksperimen. So keputusan dia of course lah penyakit TB sembuh atau penyakit TB tak sembuh untuk RV. RV adalah kita kata kesembuhan. Kesembuhan penyakit sebab RV adalah responding, adalah keputusan. So keputusan dia kesembuhan penyakit. So MV kita adalah makan antibiotik ataupun tidak makan antibiotik. So MV kita makan antibiotik, ambil ataupun makan antibiotik, ataupun tidak makan antibiotik. Nak tulis panjang macam ni ke teacher kalau soalan tanya pemboleh ubah? Contoh kalau soalan tanya pemboleh ubah kan, nyatakan pemboleh ubah bagi situasi di atas. Tak salah awak beritahu pemboleh ubah manipulasi, pengambilan antibiotik atau tidak mengambil antibiotik. Makan antibiotik atau tidak makan antibiotik. Ya, sebab ini dia punya manipulasi sama ada yes ataupun no. Yes, ambil antibiotik, no tak ambil antibiotik. So dia punya keputusan kesembuhan penyakit TB. Sembuh ataupun tak sembuh. So hipotesis kita beritahu jika Airil makan antibiotik, maka Airil sembuh atau maka dia sembuh. Itu je. Senang. Jika Airil makan antibiotik streptomycin,
dia akan sembuh ataupun Iril akan sembuh. Kalau awak nak buat dua-dua, manakala jika Iril tak makan antibiotik streptomycin, Iril tak akan sembuh pun boleh. Okey. Itu untuk hipotesis. Kemudian C1. C1 baca betul-betul tujuan. Berdasarkan maklumat di situasi di atas, rangkakan satu eksperimen. Okey, so maksud dia yang ke atas ni dah tak ada kaitan sangat dah. Dah tak masuk dekat dalam soalan awak. Jawapan awak. Sebab dia nak awak rancang satu eksperimen. Ini eksperimen lain. Bukan dengan pakai Iril dengan antibiotik dengan penyakit dia. Tak ada. Ini pakai eksperimen dalam makmal. Tentang kesan kepekatan antibiotik ni. Selepas perkataan kesan ni, dia adalah MV. Dia adalah manipulasi. Kesan yang kita ubah-ubah mempengaruhi keputusan. So keputusan kita adalah kemusnahan bakteria. Kemusnahan bakteria adalah kita punya pemboleh ubah bergerak balas, RV. Sebab ini keputusan, bakteria mati atau bakteria tak mati. Tapi dia dah bagi istilah dia, kemusnahan bakteria. So maksud dia, kita punya RV bergerak balas adalah kemusnahan bakteria ataupun bakteria mati ataupun bakteria tak mati. So untuk pemboleh ubah manipulasi kepekatan antibiotik. So dia dah beri radas dan bahan, piring, petri, agar nutrien, cakra penisilin berkepekatan tinggi, cakra penisilin berkepekatan rendah dan radas atau bahan lain. Awak kena fikirkan, apakah radas atau bahan yang penting yang tak ada? Okey. Dalam untuk radas dan bahan. Sekejap lagi kita tengok dekat nombor nombor ni sebenarnya ada lagi satu ni. 1, 2, 3 ada radas dan bahan dia. Okey. So kita tengok tujuan eksperimen. Formula untuk tujuan eksperimen. Sebelum ni cikgu selalu dah pesankan untuk mengkaji kesan ataupun hubungan antara MV dan RV. Untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV. Itu untuk tujuan eksperimen. Untuk pemboleh ubah, teacher dah explain tadi kan, pemboleh ubah ini adalah MV, kepekatan antibiotik, pemboleh ubah manipulasi, RV, pemboleh dia punya responding variable, bergerak balas adalah kemusnahan bakteria. Apa awak punya CV, constant variable atau pemboleh ubah mala awak? Apa dia? Siapa boleh bagi? Apa pemboleh ubah mala dia dalam eksperimen ni? Apa pemboleh ubah mala dia? Tak ada yang nak cuba? Ada nak cuba tak apa pemboleh ubah mala dia? Apa yang perlu dimalarkan? Isi padu agar nutri. Okey, isi padu agar nutrien. Boleh, betul. Kena isi padu agar nutrien dia kena sama. Selain daripada tu apa dia? Apa dia? Selain daripada tu? Benda simple. Biasanya apa-apa eksperimen tentang pertumbuhan mikroorganisme, dialah yang malar. Siapa dia? Jenis bakteria. Ya. Apa dia labannya? Bahan dan radas. Bahan dan radas. Okey. Labannya bahan dan radas tu terlalu general. Salah. Tak boleh malar tu bahan dan radas. Awak kena jelaskan siapa yang mesti sama dalam eksperimen ni. Yang paling popular, most popular award for constant variable untuk pemboleh ubah malar yang paling glamour adalah jenis bakteria. Good, Dalila. Okey, jenis bakteria. Okey, Dalila, nanti naik sekolah jumpa teacher, minta KitKat. Okey. Okey, so kita tengok yang biasanya untuk yang glamour untuk pemboleh ubah malar adalah jenis bakteria. So kat sini
pemboleh ubah dimalarkan jenis bakteria. Okey, seterusnya bahan dan radas dia. Untuk bahan dan radas, tadi dia beritahu satu bahan yang tak ada. Bahan yang tak ada sebenarnya adalah bakteria. Kalau awak tengok kat soalan ni, diberikan piring Petri agar nutrien, ni dia berikan piring Petri agar nutrien cakra penisilin berkepekatan tinggi, cakra penisilin berkepekatan rendah dan radas bahan lain yang penting. Siapa yang lagi penting? Bakteria lah. Kalau tak ada bakteria, macam mana kita nak ukur kemusnahan bakteria ataupun tak? Mestilah ada wujud bakteria. So, bahan yang tak ada yang perlu ditambah kat sini adalah bakteria. Awak nak tulis bakteria apa? Mesti ingat salah satu nama. Contoh dia, bakteria lactobacillus. Contoh, ataupun bakteria bacillus subtilis. Okay, so itu bahan dan radas. Seterusnya kaedah. Kaedah macam teacher beritahu sebelum ni, bila awak nak buat kaedah, pertama sekali pastikan step untuk yang pertama adalah untuk kawal P malar. Siapa P malar awak? Tadi kan ada kawan yang kata agar nutrien, betul, lisipado agar nutrien malar, bakteria pun malar, jenis bakteria. So letakkan dulu bahan yang malar. Masukkan agar nutrien dan bakteria ke dalam piring Petri A dan B. Kemudian yang kedua adalah macam mana awak nak handle P manipulasi, PM awak. So apa manipulasi awak? Penisilin berkepekatan tinggi dan penisilin berkepekatan rendah. Beritahu macam mana awak nak handle dia. So awak handle dia, letakkan cakra penisilin berkepekatan tinggi ke piring Petri A dan cakra penisilin berkepekatan rendah ke dalam piring Petri B. Itu adalah cara macam mana awak handle awak punya P manipulasi. Akhir sekali adalah macam mana awak nak handle awak punya pemboleh ubah bergerak balas RV awak. Awak perhati dan catatkan saiz kawasan jernih. Bagi eksperimen antibiotik, kita tengok kawasan jernih. Semakin tinggi kawasan jernih, semakin berkesan antibiotik tersebut. Okey. Seterusnya penjadualan data, kena ingat mesti ada kepekatan antibiotik pekat dan kurang pekat serta saiz kawasan jernih. Okey, untuk minggu ni apa teacher nak? Seminggu ni teacher nak untuk homework awak, revision awak terbaru sampai bab 1. Baru habis bab 1, teacher nak tolong selesaikan awak punya nota-nota buku nilam ni bab 1 daripada muka surat 1 sampai 29. Okey, untuk yang bahagian C ni, yang ini, awak tulis dekat dalam buku nota. Yang ni jawapannya ni. Sebab ni kan tak ada ruang dia kan dekat buku nilam ni kan. Tulis kat dalam buku nota. Tuliskan bahagian C muka surat 29. Macam tu je, lepas tu terus tulis jawapan. Okey, seterusnya unit 2, teacher nak minggu hadapan tolong isikan jawapan, cari maklumat dan isi berdasarkan buku teks dengan merujuk buku teks daripada muka surat 30. Okey, esok kita nak tengok keperluan tentang keperluan tumbuhan manusia dulu. Gizi seimbang dan nilai kalori. 2.2 untuk keperluan nutrien dan tumbuhan tu seterusnya nanti. Okey. So tapi keperluan tumbuhan tak banyak lah. Dengan keperluan tumbuhan lah. Apa kan? Isi mana yang awak tahu. At least bila masuk kelas, awak tak blur-blur. So tolong isikan sampai muka surat 42. Okey, 30 sampai 42. Ulang kaji. Tengok, go through. Teacher akan ulang balik. Tapi bila awak dah baca dulu, baru teacher explain, impact dia berbeza dengan awak belajar, teacher ajar dalam keadaan awak tak tahu apa-apa. Awak akan blur nanti.
Okay, so setakat ni untuk hari ni